Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan. Doa saya anda semua sihat walafiat. Apa khabar saudara Zamari LC? Anda adalah orang pertama. Saudara Puan Zainah Latif. Begitu juga dengan saudara Syah Ibrahim, saudara Syahrul Azam. Saudara Zamari LC, selamat malam. Terima kasih. Saudara Sabarudin Din, apa khabar saudara? Saudara Anwar Jubin, anak anda Anggrek Rimba, salam, semoga sihat, alhamdulillah, insyaAllah. Azaman Man, saudara Alif Yamin Boya, KWC 2.0, harga semua naik, tak tahulah saya macam mana nak buat tu. Saudara Amran bin Rahman, Puan Zamilah Zulaika, Satria Sitiawan daripada Mengelembu Perak, Ayub, saudara Mahusin Dolah, saudara Mazli Syamsuddin daripada selamat malam daripada Hutan Melentang Perak, saudara Mazli Syamsuddin, Hutan Melentang Perak. Saudara Jaafar Sharif, saudara Didi, apa khabar dari Labuan, Sabah. Saudara Acik Warisan, semoga sihat walafiat semua. Puan Khatijah Yusof, Nizam Izam, saudara Muhammad Hashim Muhammad Din, apa khabar dari Kemayan, Pahang. Puan Nilawati Ainul, Syekh Hussein, terima kasih. Ada star tu, saudara Muhammad Khairul Kamarudin, Puan Rubiah binti Osman, Waalaikumsalam. Muhammad Zaini Saleh, saudara Marzaki Baharum, saudara Anwar Jubin. Ada ke 2.0 tu? Wallahualam, tak dengar cerita lagi tu. Saudara Kadir Kamsyah, saudara Ismail Abu Hassan, saudara Rahman. Nak keluar ripas terpulanglah saudara. Saudara Marhaban Abdullah daripada Pandan Jaya, saudara Mira Harun, Awang Haji Cik Nun, apa khabar saudara? Rubidin, doa saya anda dapat pasangan sihat walafiat. Saudara Roipa, Muhammad Hassan, Zabidi, Muhammad Razi, saudara Abdul Hamid dari Kuantan, saudara Fuad Abdul Rahman, apa khabar? Lama tak dengar cerita orang apa ini, lah lupa nama, susah betul nak menyebutnya. Saudara Fuad ni sahabat saya, dia tinggal sekarang di Subang Jaya. Saudara Muhammad Zahidi, Syekh Hussein, Abe, saudara Nasaruddin Ahmad, Puan Mira Harun, Radin Razak, apa khabar? Jamil Walid, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni, saya mohon maaf Rosni Koringot dari Sarawak, saudara Mark Bakat, Abu Nems. Doa saya agar anda semua sihat walafiat. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bukan hanya di Facebook, subscribe jugalah di Instagram. Sebab kalau ada gangguan, boleh masuk dalam Instagram saudara. Pada Muhammad Saleh Omar, saudara Kutman, saudara Mat Yusuf Hamzah dari Jertih Besut, saudara Jaka Linglong dari Pulau Pinang, Lani Madin, Nur Maria, apa khabar puan? Marzaki Bahrum, Mak. Baik saudara, seperti biasa saya harus memberi pencerahan sebab malam ni macam-macam cerita kita dengar sekarang ni. Saudara, jangan lupa like, share dan subscribe saudara. Saudara Azrul Jalil, ini di teman kita di Instagram. Saudara Yaumon Waras, Rosli Yunus dan teman-teman yang lain, moga-moga jangan lupa like, share dan subscribe. Itu betul saudara SL Service. Salam ayahanda katanya. Yang penting share. Saudara, hari ini adalah tanggal 29 hari bulan Jun. Besok 30 hari je lagi. Dah kita akan masuk bulan Julai. Hari ini hari Rabu. Dan nampak gayanya jangkitan virus corona masih lagi tidak melihatkan tanda-tanda yang seronok kita lihat. Masih lagi tak sedap. Kerana hari ini adalah hari yang ke-830 COVID-19 ni saudara. Dah 830 hari saudara. Menurut saudara Rio dari Sri Melaya dan juga saudara Jamil yang dikirimkan pada saya petang tadi, jangkitan nampaknya meningkat balik. Tidak berkurangan saudara. Semalam daripada 1894 dia naik pada 2025. Sebab itu saya katakan masih lagi tidak begitu menyenangkan. Jumlah terkumpul sudah pun 4,560,583. Dan terdapat 7 negeri ada peningkatan. Susutnya di 9 buah negeri. Sementara Melaka kekal 56 saudara.
Selangor, Alhamdulillah, nampaknya susut 442 jangkitan saja. Tetapi wilayah persekutuan pula mencanak pula naik kepada 745 daripada 450. Sabah juga meningkat. Sabah daripada 123 dia meningkat ke 160. Berarti dah 2 hari dah Sabah meningkat. Pulau Pinang susut tapi masih belum cerai, 111. Perak pula naik 103 daripada susut 103 daripada 104. Begitulah keadaan saudara. Lain-lain negeri di bawah 100. Jadi 5 negeri ini saudara, saya harap berhati-hati. Sama-samalah kita menjaga kebersihan kita, berusahalah untuk kita memutuskan jaringan ini saudara. Saya rasanya tak seronok, tapi nak buat macam mana, saya harus memberi pencerahan untuk semua mengerti. Saudara Muhammad Wahab Zain, saudara Zikri, saudara Mar Hakim, Aisyaka, ya, saya beri pencerahan ini bukan lain tidak bukan untuk mengingatkan kita negeri-negeri mana yang tinggi supaya negeri tersebut dapat berwaspada. Itu saja, tidak lebih daripada itu saudara. Baik, kita masuk segmen e-commerce. Meniaga saudara, meniaga. Kalau ada produk, saudara bolehlah hubungi Al-Azhar di talian 0113304141. Al-Azhar meniaga setangi bakur untuk wangi-wangian dan juga minyak wangi daripada Timur Tengah. Saya suka pakai Amir Akhud Segar. Sampai itu ada juga gula O. Ini untuk yang jaga kesihatan supaya gula O ni tak ada kalori. 1-2 titik saja sebenarnya dah rasa manis. Ya, tak adalah kita susah hati dengan masalah kencing manis. Ya. So, terima kasih servis, minta jasa kawan semua, tolong share live. Kita up. Katanya dia nak tengok malam ni 5K. Mudah-mudahan saudara. Dan kalau saudara tak dapat hubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 0177114300. Siti Farehah lain tak ada, tentulah dia yang manis Siti Farehah. Daging naik mencana, harga barang naik, tapi dendeng manis Siti Farehah mengekalkan harga lama. Macam mana dia untung, saya pun tak tahu. Ya saudara, juga bolehlah berhubung Syauqi, ini untuk di Lembah Kelang di talian 0123575703 untuk mendapatkan buah-buahan dari luar negeri yang manis dan murah daripada harga pasaran. Ya saudara, akhir sekali tentulah makanan kegemaran saya dekat nak raya dah ni saudara, iaitu popiah sira Lady Maria. Harganya boleh rasa murah, boleh nikmati dan mengasyikkan, pedas, rangup dan manis. Ya saudara, itulah seketika saya menyatakan tentang e-commerce. Kalau saudara ada produk, silalah hubungi Al-Azhar ataupun Siti Farehah. Saudara, sebentar tadi ini Setiausaha Majlis Raja-Raja Tuan Haji Muhammad Asiral Jusman telah membuat pengumuman di kaca TV melalui siaran berita bahawa tarikh rasmi Hari Raya Haji Raya Aidil Adha adalah pada 10 Julai. Saudara, jangan confuse, walaupun di Australia katanya 9 hari bulan. Majlis Islam di Australia dia 9 hari bulan, tapi kita menurut Jabatan Kemajuan Islam JAKIM, pengumuman rasmi itu adalah tentang penetapan tarikh Hari Raya ini menurut kiraan tengok anak bulan, ruqyah dan juga hisab, itu pengiraan secara matematik dan astronomi. Saudara, bahawa kita Hari Raya Aidil Adha pada 10 hari bulan saudara. Itu Hari Raya Haji lah. Saya berhak untuk ambil raya haji sebab saya dah jadi haji saudara. Orang lain tak tahulah saudara ya. Kemudian kita masuklah sini sedikit, itu segmen naluri kehidupan. Sesungguhnya saudara, setiap ujian Allah SWT itu pasti tersirat hikmahnya yang tidak mampu tersingkap oleh mata kasar hamba-Nya saudara. Semakin Allah sayang kepada kita, bila Allah sayang kepada hamba-Nya, maka semakin kuatlah ujiannya. Ujiannya hanya pada kadar kemampuan hamba-Nya untuk menghadapinya, kerana Allah SWT tidak pernah bertindak zalim ke atas hamba-Nya, melainkan hamba-Nya yang selalu menzalimi setiap apa yang diminta kita lakukan. Kita selalu lupa diri saudara. Jadi sebab itu kembalilah kita berpegang kukuh kepada tali Allah dalam mencari hikmah di setiap musibah yang menimpa, kerana kadang-kala hikmah itu terhijab. Hikmah itu dibaluti dengan selimut yang jangan kita rasa putus asa saudara. Hikmah di sebalik hujan Allah tersingkap pada hamba-Nya yang benar-benar pasrah
terhadap percaturan takdir Allah qada dan qadar, saudara ya, yang pada masa yang sama ia berusaha dan terus berjuang mencari pengajaran serta kekuatan dan pengajaran di sebalik hikmah tersebut. Inilah kehebatan Allah SWT. Allah menghilangkan matahari dalam sekejap masa saja. Bumi menjadi gelap dan muram. Kemudian Allah SWT hadirkan dentuman guruh, panahan kilat, membuatkan hambanya dalam kegusaran dan kegelisahan. Setelah hambanya puas menangis, mencari mengharap sinar mentari, sebenarnya Allah SWT berjanji untuk menghadiahkan pelangi kehidupan yang indah bagi guru kita. Hakikatnya, bagi yang sabar, yang redha dan tabah menghadapi arus ujiannya, pasti Allah SWT akan sempurnakan kesabaran, keredaan dan ketabahan, lalu memasukkan kita semua insya-Allah dalam syurganya. Ujian Allah SWT adalah sentuhan kasih sayang daripadanya kepada hamba pilihannya, agar hamba sentiasa mengingati dan mendekatinya di setiap masa dan keadaan, saudara. Kita pun kadang-kadang, kita dengan anak-anak kecil-kecil pun kadang-kadang kita kacau-kacau. Bila tengok dia merajuk dan sebagainya, kita suka. Mungkin, saudara, itu gambaran duniawi, saudara. Tapi kita dengan Allah SWT lebih daripada itu, saudara. Baik, saudara, kita masuk segmen mutara kata. Apa kata Cikgu Ibil? Katanya, selalulah berbuat baik, sama ada sedikit ataupun besar, kepada sesiapa pun. Kerana kita tidak tahu kebaikan yang manakah yang akan membawa kita ke pintu syurga. Jadi sentiasa buat baik. Kita tak tahu apakah balasan kebaikan itu, saudara. Mana satu yang akan membawa kita ke pintu syurga. Terima kasih Cikgu Ibil. Terima kasih teman-teman yang meluangkan waktu mendengar sedikit tazkirah, saudara. Dan saya tetap mengingatkan pimpinan negara, dalam keadaan sekarang ini kita mohon agar pimpinan negara tidaklah berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita khawatir, kita bimbang kalau kita berbelanja tanpa had, negara akan muflis, saudara. Itu yang kita harapkan. Berhemahlah dalam berbelanja, begitu juga anda sendiri. Bicara kita malam ini, saudara, adalah anak seluang jauh melaut. Jauh rupanya anak seluang itu ke laut. Tapi tak apalah, saudara. Kita santun dulu pantun Pak Nazir yang tidak sunyi-sunyi, tidak henti-henti dan tidak jemu menghantar pantun kepada kita untuk kita berkongsi segala sindiran dan kata-kata yang menarik untuk kita hayati bersama, saudara. Kata Pak Nazir, dipetik budak si bunga Cina, kemudian berlari seperti menari. Sombong tidak bawa ke mana, tidak disedari memakan diri. Kalau orang yang sombong itu tak bawa kita ke mana. Baik itu elakkan kita dan bersikap sombong, angkuh, takbur. Tak ke mana, akhirnya boleh memakan diri, ya. Saudara Johari Langkat, Saudara Samsuri Fahmi, Kekanda Zain, Marhakim, Saudara Muhammad Darwin, ya, saudara. Saya tengok yang mana sempat sisantun jugalah sambil-sambil bagi pecerah itu. Kata Pak Nazir lagi, mericik rebung dua pucuk, dimasak lemak cili api. Perut dah kembung sampai menyucuk, perasaan tamak menjadi jadi. Jadi Pak Nazir mengingatkan kita supaya jangan tamak. Kadang-kadang dah cukup dah, perut dah kembung dah kaya dah. Jangan kita dikuasai oleh perasaan tamak haloba. Akhirnya nanti besok jadi macam Korun. Ini peristiwa Korun tu, akhirnya harta itu menimpanya. Saudara, inilah kebencian Allah apabila manusia tidak reti bersyukur. Saudara, sebelum saya memberi pencerahan, seperti biasa, saya perlu memberi peringatan kepada anda semua. Bagi mereka yang menyunting semula live saya ini, sebab saya lihat banyak sangat mereka melakukan suntingan 5 minit, 3 minit, dimasukkan dalam pelbagai channel. Sebenarnya saya tak bertanggungjawab atas sebarang suntingan yang anda lakukan. Begitu juga apa yang anda lontarkan, apa yang anda tulis, anda catatkan dalam ruangan komen-komen ini. Saya tak bertanggungjawab kerana saya tak ada kemampuan untuk memantau atau untuk melihat maupun menyunting semula. Semua itu adalah tanggungjawab anda. Ingat, ini bagi saya adalah pencerahan politik yang bermatlamat, tidak lebih, tidak bukan nak melaga-lagakan sesiapa. Adalah untuk memberi informasi kepada warga kita supaya kita sentiasa dalam keadaan berinformasi. Tidak lebih daripada itu, saudara. Dan prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree, selesai masalah, saudara. Andainya ada perkataan-perkataan atau kata-kata saya yang anda tak setuju, anda mau menyanggahnya, hantarlah ke tulisan. Tidak ada masalah bagi saya untuk kita sama-sama berbincang. Matlamat kita berbincang kerana kita adalah warga cinta damai. Tapi
Syarat saya adalah jangan tulis dengan perkataan-perkataan yang mengarut. Jangan mencarut, jangan maki hamun. Gunalah bahasa yang baik-baik sebab kita adalah warga cinta damai, saudara. Hari ini nampak gayanya pimpinan kerajaan iaitu di Kementerian Kewangan menerusi kenyataannya memaklumkan. Alhamdulillah, harga runcit RON 97 adalah pada harga RM4.84 seliter. RON 95 RM2.05, manakala diesel RM2.15 seliter. Jadi harga itu semua masih kekal lagi. Langkah mengekalkan harga runcit tersebut adalah bagi melindungi pengguna daripada terkesan oleh kenaikan harga sebenar minyak di pasaran global. Bagaimanapun, kerajaan akan terus memantau kesan perubahan harga minyak mentah dunia serta mengambil langkah-langkah yang bersesuaian bagi memastikan kebajikan dan kesejahteraan rakyat terus terpelihara. Itu menurut kenyataan Kementerian Kewangan. Alhamdulillah, mereka juga prihatin pada tentang masalah rakyat. Samping itu, saudara, Menteri Pertanian Datuk Seri Ronald Kennedy memutuskan mengatakan bahawa harga siling ayam standard ditetapkan pada harga RM9.40 per kilo di Semenanjung Malaysia. Sabah tak tahu lagi. Katanya keputusan itu dibuat oleh Jemaah Menteri yang bermesyuarat pada hari inilah, saudara, hari Rabu. Mesyuarat juga bersetuju menetapkan harga siling runcit telur ayam pada kadar 45 sen sebutir bagi grade A, grade B 43 sen dan grade C 41 sen di Semenanjung Malaysia. Sabah Sarawak tak ada pula disebut. Saya minta maaf, saudara. Tapi hairannya, saya pun tak tahu macam mana boleh jadi begini. Kerana Selangor pula melalui laporan bernama mengatakan Selangor menetapkan harga siling runcit ayam standard adalah RM8 sekilogram. Sedangkan Kementerian Pertanian kata RM9. Berapa? RM9.40. Selangor dia kata RM8. Kerana Kerajaan Selangor melalui Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS akan melaksanakan program intervensi harga makanan ehsan dengan menetapkan harga siling runcit ayam standard pada RM8 sekilo sebagai usaha menangani lonjakan harga barang makanan ketika ini. Menurut Menteri Besarnya, Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata program selama 2 minggu itu yang bermula pada hari Isnin nanti membabitkan penjualan ayam kepada orang ramai di 2 outlet iaitu PKPS, iaitu di Pasar Borong Selangor dan Wisma PKPS. Kerajaan negeri akan menawarkan jualan ayam pada harga RM8, manakala harga telur ditetapkan pada harga RM11.70 daripada RM12.40. Bukan RM12.40, RM11.70 dengan kos pengurangan harga itu ditanggung oleh PKPS menerusi dana sekitar RM1 juta. Begitulah perhatiannya Kerajaan Negeri Selangor. Saya tak tahu macam mana. Saya hanya melaporkan, saudara. Rakyat boleh menimbang dalam keadaan begini. Program itu adalah sebagai mengalu-alukan usaha Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Eropah Pengguna untuk mengurangkan harga ayam. Isnin lalu, media melaporkan bahawa Kerajaan Persekutuan menetapkan hari Isnin lepas pada RM8.90. Tapi Selangor kata RM8. Hari ini Ronald Kennedy kata RM9.40. Jadi rakyat pun pening kepala, saudara. Saya haraplah Kementerian Pertanian, begitu juga dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Haiwan Pengguna dapatlah sepakat dengan kerajaan-kerajaan negeri, saudara. Saya minta maaf, saya masih lagi dalam keadaan tidak baik, saudara. Jadi kerana itulah, saudara, bila tengok keadaan begitu, saya menerima pula kiriman sahabat saya, Datuk Abdul Rahman daripada Taman Tak. Dia kata masalah rakyat dalam keadaan sekarang ni masih ramai yang tak dapat bantuan BKM, bantuan keluarga Malaysia, katanya. Tapi dalam saat-saat begini, katanya Perdana Menteri sibuk pula nak buat pasukan jihad. Jadi jihad ni kononnya untuk menangani inflasi, dan sepatutnya bagilah pada tokoh-tokoh yang berpengalaman untuk menangani masalah ini. Tapi masih lagi lah antara jawatan kuasa tersebut untuk menangani jihad, itu jihad ekonomi ini terdiri daripada Tan Sri Anwar Musa sebagai pengurusinya, Datuk Mustafa Muhammad, Datuk Ronald Kennedy, Datuk
Natalinggi, serta juga ini Ketua Siswa Negara. Itulah antara jawatankuasa yang diharapkan dapat menangani masalah kenaikan barang ini. Jadi sebab itu Datuk Rahman kata tak ada orang lain ke, dia kata. Dan dalam waktu yang sama dia bertanya, kalau gitu keadaannya, apa fungsinya Majlis Pemulihan Negara yang dipengursikan oleh Tan Sri Muhyiddin? Bila dah wujudkan satu jawatankuasa ini, menteri yang semua terlibat ini, retinya jabatan ataupun bahagian yang diwujudkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri terhadap Majlis Pemulihan Negara ini gagal lah. Itu sajalah saya rasa. Tak tahulah kita, saya. Dan kalau begitu, tak payahlah diadakan. Biarkanlah terus pada pasukan jihad menangani inflasi. Itu keadaan saya. Katanya dia kata jihad apa benda, dia kata. Kalau masalah bantuan keluarga Malaysia tak dapat, harga ayam, telur, minyak, belum lagi masalah rumah yang tak terjual beratus-ratus ribu unit, gaji masih kecil lagi. Jadi kalau yang kecil-kecil, yang very simple, yang mudah pun masih lagi sukar ditangani, dia kata Majlis Pemulihan Negara macam mana? Jadi keadaan secara malahan macam mana yang saya katakan sekarang ni, lebih kurang 40,000 syarikat kontraktor Bumi Putra kita yang bungkus, muflis. Dalam keadaan begitu tentulah terkesan kepada tidak kurang, kalau dia satu orang pekerja situ, bermakna kalau 30,000, 40,000 ada 80,000 yang terkesan. Bagaimana pekerja-pekerjanya yang lain? Dalam keadaan begini, saudara, saudara kamu zaman Man, dia kata biasa aja dia persembang katanya. Itu keadaannya. Jadi sedangkan bila nak minta bantuan itu susahnya yang amat. Malahan lembaga hasil dalam negeri pula rujuk contohnya yang 40,000 pemilik syarikat-syarikat yang telah pun bungkus. Kerana dia syarikat dia bila masa dia nak batalkan di pendaftar syarikat SSM, bila dia tak batalkan syarikat itu, maka dia tidak layak katanya. Saya sendiri pun mengalami benda yang sama, saudara. Rumah saya pun cuba-cuba lah nak minta, kok dapatlah. Maklum sajalah dah usia yang warga emas ni. Jawabnya poci ilek. Anda tidak layak. Mudah saya jawapannya. Masuk penatlah, tekan nama, IC, alamat, tarikh lahir, macam-macam. Tunggu, pek dia keluar. Anda tidak layak. Itulah keadaan saya. Jadi sebab itu saya harap yang awak para menteri berbincanglah dengan Menteri Kewangan. Kalau benar-benar nak bagi bantuan pada rakyat, bantu sepenuhnya. Janganlah keadaan begini yang sekejap dapat, sekejap tak dapat. Jadi rakyat rasa kecewa. Saya malahan bukan tak ada pun, semua dah tahu. Saya ingat Kementerian Kewangan mempunyai rekod. Letak aja nama saya ni, pump kat situ, keluarlah dalam data-data yang ada tu. Bank account ke, kalau ada bank, kalau tak ada account bank macam mana? Bagaimana saudara-saudara kita, warga kita yang tinggal di kawasan pedalaman, di desa-desa, di kampung, yang tidak mempunyai account bank, mengharapkan wang, kalau anak-anak kirim tu, dia kata pergi kat bank, bawa IC. Dan sekarang ni, kalau tidak anda mempunyai account bank, macam mana dapat? Ini persoalannya yang rakyat nak tanya. Saudara Sastrawan dia kata pemulihan untuk dirinya daripada terkena cirit berit. Tak, akhirnya sekarang ni saudara, apa-apa pun dah jadi bualan. Saya melihat sendiri saudara, bagaimana cerita tentang kehebatan filem Mat Kilau. Jadi dah macam-macam nama pula dah keluar. Filem terbaru Mat Kilau, filem kedua pula nanti Mat Sabu. Ada mat itu, mat ini dan sebagainya. Saudara. Sebelum saya lupa, saya nak bagi tahu saudara, benar filem Mat Kilau telah pun mengutip jualannya sebanyak 11 juta ringgit, tetapi bukan 11 juta ringgit itu akan dimiliki oleh syarikat yang menerbitkan filem tersebut. Jangan kita merasakan bahawa Samsul ataupun pemilik syarikat apa nama memperoleh 11 juta. Tak. Dia dapat 11 juta tu ada potongan cukai hiburan sebanyak 25%. Kalau 11 juta tu lebih kurang tinggal 9 juta, 8 juta something. Kemudian berkongsi pula dengan pemilik panggung. Untuk minggu pertama 50-50. Kalau 95 juta, dapatlah syarikat itu 47 juta.
Panggung pula ambil 4.7 juta. Itu untuk minggu pertama. Minggu kedua dia naik lagi, bukan turun. Daripada 50% kepada 55%. Minggu ketiga naik lagi kepada 60%. Minggu keempat 65%. Dan akhirnya 75%. Kutipan tiket-tiket wayang itu masuk ke kantung pemilik panggung wayang. Produsernya begitulah. Saya harapkanlah agar Menteri Penerangan dan Komunikasi dapat menangani persoalan ini. Finas khususnya. Benda ini dah lama dah. Waktu zaman saya bergiat dalam pertubuhan persatuan wartawan hiburan, kita dah utarakan agar supaya kerajaan dapat campur tangan, memikirkan bagaimana produser-produser filem tanah air kita ini macam mana nak cari duitnya begitu. Kalau collection ataupun filem tu dihasilkan, katalah modalnya 2 juta, 3 juta. Hasil kutipan dapat 4 juta. Bukan dapat 4 juta pada pemilik, tidak. Potong dulu cukai hiburan. 25%. Kemudian dibagi. Bukan bagi dua saudara. Minggu pertama saja 50-50. Masuk minggu kedua, minggu ketiga bertambah kurang. So saya haraplah Tan Sri Anwar Musa dalam jihad ini juga melakukan jihad. Sebab ini di bawah Kementerian Penerangan dan Komunikasi. Kalau saya cakap lebih-lebih nanti orang kata saya ni tak suka dia. Saya nak bagi tahu beliau sebagai menteri yang jaga Finas. Finas duduk di bawah kementerian beliau. Kena perhatikan semua tu anak-anak seni kita. Jangan kita biarkan mereka juga dalam keadaan sudah. Sebab itu kita lihat sekarang ni ramai hati-hati kita yang terpaksa buat meniaga tepi jalan kerana penghidupan tidak lagi menjamin untuk mereka boleh hidup. Bukan untuk senang-lenang saudara, untuk boleh hidup saudara. Cukai hiburan 20% tak apa dia kata, sebab dapat pada rakyat yang ramai. Itu saya setuju. Tetapi bagaimana 50-50 dengan program punya panggung? Inilah gambaran sisi dekat. Jadi sekarang ni kita harap dalam waktu yang sama Lembaga Ikan Malaysia mengharapkan melalui pengurusinya Syed Abu Husin supaya LKIM diizinkan untuk membeli semua ikan-ikan yang dihasilkan oleh nelayan tempatan. Sepatutnya benda ini berlaku dulu, tak payah nak cakap pun. Tak payah nak cakap, laksanakan saja. Dan Kementerian Pertanian kena meluluskan. Mungkin gamaknya LKM memerlukan dana yang banyak. Kita nak perang jihad ni, buatlah betul-betul. So, Lembaga Kebunyian Ikan Malaysia, semua ikan-ikan yang didaratkan oleh nelayan kita, LKM beli. Kemudian ada pula dia punya rangkaiannya untuk dihantar ke seluruh negara. Barulah dapat kita kurangkan. Ini antaranya yang saya tengok. Bukan tak boleh buat, benda boleh buat. Ndak dengan tak ndak, itu saja saudara. Sebab itu saya kadang-kadang bersetuju juga pandangan Presiden UMNO Datuk Seri Zahid. Dia kata sepatutnya, dia kata Parti Mangkang ni daripada mereka nak buat himpunan itu, himpunan ini, buatkan himpunan, sayangilah pembangkang, sayangilah harga naik. Buatlah itu. Itu mana retinya beliau menyindir. Sebab tak ada lagi kedengaran bahawa program itu nak dibatalkan. Macam-macam lah kita dah buat berusaha. Sama-sama lah berusaha. Bukan hanya untuk membangkang semata-mata. Bukan hanya untuk melakukan demonstrasi. Unjuk rasa lah, buat apa. Itu keadaan saya. Dan saya lihat itulah banyak saya terima ni tentang kesusahan rakyat untuk dapatkan bantuan BKM. Lembaga Hasil Dalam Negeri, MOF, mereka ambil mudah, gagalkan saja permohonan orang. Begitu juga katanya 40,000 syarikat. Saya lihat, tak tahulah saya, nampak gayanya terima juga kiriman. Katanya sebagai kedai-kedai dah lesap dah minyak ni, minyak masak. Perlu disantuni. Dalam keadaan sekarang nampak gayanya parasit ni, peniaga-peniaga yang nak mencari keuntungan segera dalam keadaan yang tidak menentu ini, mereka meletakkan harga. Bila tengok aja kerajaan nak kawal, hilangkan di pasaran. Jadi carilah jalan. Saya mengharapkan Felda ada dia punya Felda niaganya. Kenapa tidak Felda menjadi sebagai pembekal minyak masak? Bukan tak boleh untuk seluruh negara. Sebab minyak dihasilkan oleh Felda. Mana-mana kilang, buatlah undang-undang macam mana pun, asalkan kehidupan rakyat tidak terbeban. Kita pengeluar minyak, takkan kita ada minyak pula?
Ini saudara, sebab itu sekarang ni, buat macam mana pun sebenarnya saudara, dalam keadaan suasana politik, rakyat sudah mula bosan. Warga sudah merasakan hilang keyakinan terhadap pemain-pemain politik, terhadap pemimpin politik. Mereka tak kisahlah, kata mereka, sama ada pemimpin kerajaan ke, pemimpin bukan kerajaan ke, pembangkang ke. Mereka sudah mula hilang keyakinan tentang kedudukan suasana politik. Lain tak ada, bergamuk sama sendiri. Lepas satu, lepas satu. Saudara, buat macam mana pun rakyat semakin hari semakin lenjan lah. Mereka dilihat asyik berebut jawatan. Rakyat terhambat dengan suasana tak betul, yang tak berkesudahan. Jadi saya mengharapkan agar pimpinan politik kembalilah ke pangkal jalan. Jauh sangat dah melalut ni. Dah jauh sangat anda, orang politik ni jauh sangat melalut. Bergaduh untuk merebut jawatan, aku nak jadi menteri, aku nak menang. Sekarang ni mudah. Kalau boleh, segerakan pilihan raya umum. Dah ada pilihan raya, kita dapat pilih, bentuk satu kerajaan, laksanakan tugas. Masing-masing berperanan. Saya harap begitu. Saudara, walaupun begitu, saya nak menyantuni sebenarnya, saudara, jangan kita lupa, banyak orang memperkecilkan kehadiran Parti UMNO, pimpinan Datuk Seri Zahid. Jangan lupa, saudara, dalam keadaan yang sebegini, waktu UMNO menjadi parti pembangkang, 7 pilihan raya kecil menang. Cuma menang daripada cuma 1 adun kepada 14 di Sabah. Berjaya mengambil alih kerajaan di Perak. Bukan salah kita, dia orang yang berantakan. Menang 21 daripada 28 kursi di Negeri Melaka, iaitu 75%. Kemudian rakan karib Barisan Nasional di Sarawak menang besar, 93%. Kena menang pada 40 kursi daripada 75, iaitu 71% di pilihan raya negeri Johor. Dan yang terbesar apabila 15 ahli Parlimen UMNO mendesak, akhirnya naik Presiden UMNO jadi Perdana Menteri. Ini kena kenang jasa, saudara. Jangan main tuduh-tuduh saja. Saya nak cakap bahawa ada orang mengatakan bahawa Datuk Seri Zahid Hamidi ini tidak menyokong Perdana Menteri. Tak betul. Kalau dia tak sokong dah, dia tarik dah. Masih ramai lagi, ada 7-8 orang daripada ahli parlimen tu boleh rentap bila masa. Tidak. Kita tidak mahu menggambarkan bahawa UMNO ni parti yang mewujudkan perbalahan. Tak ada. Malahan dalam ucapannya, Datuk Seri Zahid mengatakan, seandainya ada pilihan raya umum, Barisan Nasional menang, Datuk Seri Sabri lah Perdana Menteri. Jadi pada teman-teman, kawan-kawan yang nak membodik, mengampu Datuk Seri Sabri, berhentilah. Cukup-cukuplah kita mengecuhkan suasana. Bukan kita tahu, bukan kita tak tahu. Mengujudkan kononnya, ini orang Ismail Sabri, ini orang Zahid Hamidi. Habis yang tengah-tengah macam mana? Ini yang bercakap ni orang keliling kelalang. Orang yang selama hari ini makan minumnya ditanggung oleh pimpinan tersebut. Bila jumpa dengan menteri, pemimpin mereka, bodik bagi anak rak. Balik rumah, balik saja dari pejabat, dapatlah RM1,000-2,000. Itu kerja mereka. Orang inilah yang merosakkan suasana politik. Sedangkan warga UMNO di peringkat kaum B tak tahu apa pun. Mereka meneruskan kehidupan. Bila susah, berhadapan dengan rakyat. Rakyat makin hamun kalau harga mahal. Sebab rakyat melihat kerajaan ini Barisan Nasional UMNO. Di kampung-kampung lenjan juga pemimpin UMNO peringkat cawangan, jawatankuasa bahagian. Bila jumpa dengan rakyat, apa ni UMNO buat? Begitu. Sebenarnya kerana Perdana Menteri datang daripada UMNO. Mereka tak tahu keadaan sebenarnya. Jadi tambah lagi bila mereka melihat gelagat orang politik ni tak habis-habis mencampur adukkan suasana ni. Ini keadaan saya. Ini perlu dilihat dan sepatutnya sudah berhentilah. Dan sekarang ni bila berlaku, banyak orang tak tahu. Saya terpaksa ulangi perkara ni semalam kemarin dah berlaku, tapi nasib nampak gayanya masih belum reda lagi. Tentang pemecatan Datuk Seri Tajudin sebagai ahli Majlis Kerja Tinggi UMNO. Sebenarnya dia kena faham, sebab dia bukan ahli jawatan Majlis Tinggi yang dipilih. Dia bukan dipilih oleh akar umbi. Akar umbi tidak menolak dia waktu dia bertanding sebagai naib Presiden UMNO itu. Dia kalah. Anda orang yang kalah, dipungut oleh Presiden untuk sama-sama dalam Majlis Tinggi dengan harapan dapat membuahkan buah fikiran yang baik.
Tapi kalau you menjadi orang yang dilantik, balun presiden parti, wujudkan suasana begitu begini, tentulah presiden kata kalau gini orang tak sesuai. Nyaka dilucutkanlah jawatan itu. Dah salah presiden pula. Mulalah bongkar segala-galanya. Saya nak bagi tahu apa yang dibongkarkan itu benda lama. Perkara yang sudah. Jadi kadang sekarang ni saya melihat, sebab itu ramai sekarang ni orang dah marah. Saya nampak bukan benda yang baik bila Datuk Tajudin buat begitu. Kerana mereka mengatakan tak sewajarnya beliau memburukkan presiden, Majlis Kerja Tinggi dan menongkar UMNO. Malahan ada pula kenyataan-kenyataan sama ada itu benar atau tidak. Tapi PAS pula mengambil apa ini nak bakar lagi, buat kenyataan kalau Tajudin tak bertanding, PAS boleh bagi kursi. Mana PAS boleh bagi kursi? Okeylah kalau dia PAS boleh menjamin kemenangan untuk Tajudin bertanding di Pasir Salak, silakan. Saya yakin benda ni huyup nanti. Sudahlah, jadi sepatutnya dia mempersiapkan diri dia untuk menjadi duta yang baik. Apa yang dilakukan tidak menggambarkan sikap seorang calon duta. Patutnya sekarang ni dia pergi ke Wisma Putra, berbual dengan para pegawai yang jaga desk ASEAN, apa yang boleh dilakukan, apa tak boleh dilakukan, apa yang kita harus laksanakan dalam peringkat antarabangsa kita dengan Indonesia yang kita begitu jauh ketinggalan. Beliau sebagai duta di sana, apa yang perlu disantuni, apa perlu dibuat, sepatut begitu. Bukan bercakap soal politik, sudahlah. Anda daripada orang biasa je apa. Saya bukan tak kenal beliau dulu. Kalaulah tak ada lah, Allahyarham Tan Sri Megat Junaid memberi permit, kelulusan permit. Saya selalu kata ini permit hamba abdi. Bawa buruh-buruh asing. Tak ada ke mana pun anda. Kena ingat waktu itu Allahyarham Tan Sri Megat Junaid adalah pemimpin UMNO. UMNO memberikan anda kekayaan. Jangan pula nak kocakkan, nak hancurkan UMNO. Anda jadi kaya raya kerana UMNO. Dapat jadi wakil rakyat, dapat pula jawatan, pengurusi prasarana dan sebagainya. Kemudian soal apa yang anda lakukan dalam prasarana, itu antara anda dengan SPRM lah. Jawablah sendiri nanti. Tapi bila dah dilantik oleh Yang Amat Perdana Menteri dah lantik dia, okeylah, tak payah pegang apa-apa, duduklah sebagai duta di Indonesia. Patutnya melalui pengalamannya sebagai orang politik, dia dapat menjalinkan hubungan baik antara Malaysia dengan Indonesia. Tapi bukan menunjukkan, kena ingat, Indonesia melihat apa yang berlaku sekarang. Jadi mereka pun goyang. Dia kata, duta bagaimana ni sudah mau mari. Bapak Dubes, duta besar Malaysia, mau datang ke Indonesia, ke Jakarta, menjadi Pak Dubes. Apakah hubungan kita ini nanti cacat marba pula? Nanti itu keadaannya, saudara. Lebih baik berdiam, terus belajar sebagai duta yang baik. Sebab duta ni ada bahasa-bahasanya. Bukannya boleh sembarangan. Sebab begitu juga teman-temannya kalangan duta-duta yang lain. Saudara. Jadi sebab itu saya melihat banyak tulisan yang saya terima ni, semua marah dia. Bila mengatakan cerita itu, cerita ini, kait sana, kait sini. Dan saya nak cakap terang bahawa bila saja kenyataan itu yang disanggah oleh Datuk Nazir Aziz. Datuk Nazir Aziz ni, dia ada kalanya dia bercakap benar. Saudara, walaupun pahit ada kalanya benar. Dan dia menjelaskan tentang dua peristiwa berhubung dengan surat akam bersumpah yang nak mencalonkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Kali pertama apabila dilihat Dr. Mahathir dan kumpulannya, ini langkah Sheraton, saudara. Okey? Maka pimpinan merasakan okeylah, kita tak nak campur sebab kita tahu parti yang menang waktu itu adalah Parti Keadilan. Sepatutnya Dr. Mahathir nak berhenti, okey, bagilah Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Sebab dia memimpin Parti Keadilan yang mendapat 130 kursi. Apa yang dilakukan oleh kumpulan Azmi ni tak betul. Jadi kita sebagai UMNO ni, kita orang kecil, kita kalah, kita mengakui kekalahan kita. Okeylah, kita bukan nak minta duduk dalam kerajaan pun, tidak. Okey, jalan kalah. Tapi tak jadi apabila adanya scheme of thing pula, cadangan baru supaya Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Ini cerita lama, saudara. Tapi apa yang dinyatakan oleh Nazir itu betul. Jadi kali kedua, kerana keengganan. Ini kena faham. Politik ni banyak cara, banyak percaturannya. Bukan boleh sembarangan, saudara. Bukan boleh buat begitu, buat straightforward, tidak. Jadi kerana Tan Sri Muhyiddin
Tak mau adakan pilihan raya. Kita minta 6 bulan. Bulan Ogos mesti ada pilihan raya. Itulah tanda persetujuan kita supaya beliau jadi Perdana Menteri ketika itu. Dah diwujudkan kerajaan Perikatan Nasional lah, buat itu, buat ini. Lepas itu ada darurat lagi, terkurung rakyat begitu lama. Jadi UMNO merasakan ini benda dah tak betul lah ni. Sebab itu kita merasakan suruh dia berhenti. Dia tak mau berhenti. Ugutlah. Purposely done. Benda itu dibuat dengan sengaja. Supaya kata okey, kamu tak nak, kami balik-balik dengan cadang supaya sokong Anwar Ibrahim. Itu saja. Tapi realitinya UMNO yang jadi Perdana Menterinya, Datuk Ismail Sabri. Saya ini perangai Datuk Tajudin tak betul. Dia bangkit benda yang dah lepas. Sudahlah. Sekarang ni kita sepatutnya menghadapi pilihan raya. Itu saja. Jangan diungkit-ungkit apa tentang SD lah. Dan malah hasil mantan pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya pun dia bersuara. Dia kata sekarang ni Tan Sri Rashid, dia kata sepatutnya dah bubarlah parlimen. Sebab kerajaan sekarang ni adalah kerajaan yang percaturan politik yang tak betul. Yang selalu saya sebutkan kerajaan sempang peranang. Iaitu kerajaan yang dilihat sebagai politik yang songsang dalam arus demokrasi. Dalam demokrasi yang majoriti menguasai yang minoriti. Ini sekarang minoriti menguasai majoriti. Songsanglah. Sebab itu kita pun tahu, kita sedar diri. Datuk Seri Zahid Hamidi sedar. Sebab itulah kita tak minta yang bukan-bukan. Cuma kita minta bila berlaku keadaan sekarang ekonomi begini, minta yang awak Perdana Menteri prihatin dan santuni kehidupan rakyat. Itu permohonan UMNO. Sebab itu kita minta dulu keluarkan kumpulan wang sebenar pekerja, EPF. Dan sekarang ni saya nampak lepas dah. Duit dah habis dah 10,000 tu. Dan sekarang ni apa jadi akan datang? Mungkin mereka yang masih ada simpanan dalam kumpulan wang sebenar pekerja sekarang ni menuntut supaya mereka boleh diizinkan keluar. Mengeluarkan pinjaman wang dalam tabungan mereka. Ini terpulanglah pada KE, kumpulan wang sebenar pekerja, untuk menimbangkan. Sebab keadaan sekarang makin menekan saya tak tahu apa nak berlaku lagi akan datang. Sebab betul yang Awak Perdana Menteri telah pun mewujudkan ini jawatan kuasa jihad memerangi inflasi. Nak perang macam mana kalau keadaannya masih lagi tak menentu? Kalau kena ingatlah saudara, kita lantik orang yang gagal mentadbir negara sebagai Perdana Menteri untuk Majlis Pemulihan Negara. Gagal lah jadinya. Itu keadaan sebenarnya saudara. Jadi dalam keadaan begini saya tengok dalam media sosial tulisan Nurul Aisyah, dia terus terang dia mencadangkan kalau boleh, dia kata kalau itulah sikap Datuk Seri Tajudin masih lagi tak mengendu, masih lagi nak bercakap pumpang, dia kata kalau begitu Kementerian Luar dan Perdana Menteri harus mengkaji untuk membatalkan pelantikan Datuk Seri Tajudin ini sebagai duta. Sebab ini keadaannya kita nak mengirimkan beliau sebagai duta, kalau sikapnya angkuh, tak berubah lagi, dengan bercakap lepas begitu saja. Sebab duta ni bercakap dia lembut saudara. Saya berkawan dengan ramai duta-duta. Bukan hanya duta dari luar negeri. Duta kita yang dihantar ke luar negeri, bekas duta kita di China, bekas duta kita ke Amerika, bekas duta kita pergi ke High Commissioner kita di London, duta di Indonesia. Bila saya berborak dengan mereka, cukup dengan tertibnya saudara. Walaupun mereka tidak lagi bergelar Tuan Yang Terutama, dah tak ada dah, tapi cara bercakap ramai. Saya ada kawan-kawan saya kadang-kadang telefon ajak makan tengah hari. Bila kita makan tengah hari apa semua, sajalah saya melawak dengan bahasa-bahasa yang agak-agak biasalah. Orang tua-tua ni melawak, dia kata tak betul tu, kata sebenarnya begini, sebenarnya begini, tertibnya lain. Tapi tak tahulah. Dalam keadaan sekarang ni saya bersetuju dengan apa yang disuarakan, dilontarkan oleh Presiden UMNO. Tindakan Datuk Seri Tajudin boleh membolehkan beliau disiasat oleh jawatan kuasa disiplin parti. Beliau mengundang. Apakah beliau membuat begitu kerana beliau nak diri dia dipecat daripada UMNO? Kalau ini berlaku, jangan salahkan parti. Tindakan disiplin. Kalau ada orang buat laporan, ada teman-teman yang hantar kiriman pada saya, telefon saya bertanya kenapa tak pecat Tajudin. Saya kata tak boleh. UMNO bukan memecat sembarangan. Dia kena ada susun aturnya. Ahli yang lain yang dengar apa semua tu komplain. Lepas komplain lembaga disiplin bersidang. Lepas bersidang baru memutuskan wajar tak wajar dipecat. Kadang-kadang diberi
warning ataupun amaran. Kalau tak juga, maka tindakan akan diambil. Itu pun bukan Biro Disiplin ambil tindakan, tidak. Bawa kepada jawatan kuasa pengurusan parti. Daripada jawatan pengurusan parti, bawa kepada jawatan kuasa politik. Nak kaji semua, baru bawa pada majlis tinggi untuk tindakan seterusnya. UMNO parti yang lengkap, bukan sembarangan begitu. Jadi saya haraplah Dr. Sri Tajuddin ni sedar dirilah. Semalam saya ingat nak laporkan, tapi dah panjang macam-macam ceritanya. Semalam dilaporkan bahawa ahli Parlimen Lahad Datu mengambil keputusan keluar pula daripada Bersatu. Dia daripada warisan. Saudara Datuk Muhammad Din Ketapi, sebelum ini dia bertanding atas tiket warisan. Dia keluar warisan, dia masuk Bersatu. Rupanya semalam dia mengumumkan bahawa dia keluar pula dari Bersatu. Sebab saya kata, orang yang biasa jadi katak ni, dia akan melompat, berterusan melompat. Sebab itu kita harus berhati-hati dengan katak-katak yang ada tu. Berhati-hati, saudara. Mereka sekarang ni melompat dalam Bersatu. Besar kemungkinan bahkan keluar dari Bersatu, nak minta balik pada UMNO. Saya minta supaya pimpinan UMNO berhati-hati. Sekarang ni dah berlaku sekarang ni. Daripada warisan, Muhammad Din Ketapi ni melompat masuk ke Bersatu. Sekarang dia Bersatu, dia melompat. Tapi lompat dia tak tahulah, tak disebut nak melompat ke mana. Apakah dia nak melompat masuk UMNO Sabah? Apakah dia nak melompat masuk PBS? Dan sebagainya, kita tak tahu. Sebab itu, menurut Datuk Seri Hamzah selaku Sirsa Parti PBM, dia kata dia belum terima surat rasmi lagi. Jadi belum rasmi lah. Dia dah buat pengumuman, dah panggil sidang media apa semua. Tapi kata Datuk Hamzah, dia kata saya belum menerima apa-apa surat dari Muhammadin. Pulanglah. Jadi kita mengharapkan rakyat Sabah pun lain kali berhati-hatilah dengan katak-katak ni. Kalau mereka bertanding tak payahlah, walaupun mereka sekarang bergelar seorang menteri. Malahan ini satu hal lagi, banyak orang bertanya dengan saya bagaimana tentang harapan ataupun hasrat Parti Bangsa Malaysia yang menerima kemasukan Zuraidah dengan geng-gengnya nak menyertai Barisan Nasional. Sisa Agung Barisan Nasional, Sisa Agung UMNO, Datuk Ahmad Maslan, dia kata tak ada lagi dibincangkan. Bagi saya tidak mungkin dapat diterima. Susah bagi mana-mana parti yang mau menyertai Barisan Nasional, bukan mudah. Dia mestilah keputusan penerimaan itu diterima oleh kesemua empat-empat anggota kaum kerabat dalam Barisan Nasional. Dia ada UMNO, ada MCA, ada MIC, ada PBRS. Empat parti ni, semua presidennya, jawatankuasanya bersetuju. Tak ada seorang pun yang tak bersetuju, barulah boleh diterima. Saya tak nampak boleh diterima begitu saja dengan bulat-bulat. Saya tak nampak. Parti Cinta Malaysia berpuluh tahun menunggu di luar. Parti Makal Sakti berpuluh tahun duduk di luar. Malah ada sebuah parti yang ditubuhkan oleh Ji Panditan, kerana dia bertelagah dengan Datuk Seri Samir Belu dulu. Ditubuhkan satu parti IMG apa ke. Bila dia tubuh parti nak masuk Barisan Nasional, tak boleh terima begitu. Saudara, jadi macam saya lihat sekarang ni, kalau gerakan nak masuk, tak ada dah, tak ada masa. So cerita Zuraidah ni, saudara Haziq Zakiah, saya nak bagi tahu, dia tak akan diterima sebagai anggota Barisan Nasional. Sebab itu keberadaannya sebagai menteri terpulang pada Datuk Ismail Sabri lah. UMNO tidak boleh nak mencampur tangan dalam urusan pentadbiran negara. Itu urusan Perdana Menteri. Perdana Menteri mempunyai absolute power, kuasa sepenuhnya untuk menentukan dan menghadap agung. Inilah senarai menteri yang dicadangkan untuk mentadbir negara. Itu kuasa Perdana Menteri. UMNO tak boleh nak cakap apa. Zuraidah untuk menyertai Barisan Nasional memang susah, tak ada. Saya tak nampak. Mesti empat-empat parti bersetuju, barulah kalau dah keluar. Tapi memang tak boleh pakai. Melompat lepas satu-satu. Sebab itu saya kata, kita sebagai ahli politik ni bersikap gentleman lah saya. Ini bab-bab politik ni bukan sembarangan. Sebab itu sekarang ni, dalam suasana sekarang, saya melihat ramai dari parti-parti pembangkang senang melakukan tindakan untuk attack. Mereka sekarang ni sedang menyerang habis-habisan Presiden UMNO. Sebab ada agenda mereka. Kalau Presiden UMNO itu lemah, maka UMNO ni nanti nak masuk bertarung dalam pilihan raya nanti, lemahlah jadinya. Malahan sekarang ni mereka seboleh mungkin untuk mau agar Datuk Seri Zahid ni disingkirkan daripada UMNO. Kerana
calon-calon yang nak bertanding ni, orang yang masih lagi ketua-ketua bahagian, menteri-menteri yang ada, mereka saya yakin apabila kenyataan Datuk Seri Zahid dia kata 85% muka-muka baru. Tentulah muka baru ni tidak terdiri daripada wakil rakyat yang sedia ada. Sebenarnya secara warga bangsa orang Melayu, orang UMNO lah, saya nak cakap terang, bukanlah saya nak puji melangit, tidak, tapi harus berterima kasih kepada Datuk Seri Zahid Hamidi yang berusaha untuk menyelamatkan UMNO di saat kita kalah. Dr. Mahathir, dia berusaha bermati-matian untuk membunuh UMNO bersama-sama dengan waktu itu dengan Tan Sri Muhyiddin. Sebab itu kita tak boleh terima bersatu ni, saudara. Waktu itu Tan Sri Muhyiddin dengan Dr. Mahathir, bila mereka menang melalui Parti Keadilan, waktu itu saya jangan lupa, mereka membentuk kerajaan atas nama Pakatan Harapan. Jumpa Datuk Zahid minta supaya beliau membawa semua ahli-ahli UMNO Barisan Nasional yang menang tu masuk menyertai Pakatan Harapan. Dan semua ahli-ahli UMNO bawa masuk. Zahid kata mana? Boleh. 3.7 juta ahli UMNO nanti kencing kubur dia nanti, dia kata. Kalau tak takdirnya masuk PBM, tiba-tiba besoknya dia mati, dia kata orang UMNO ni akan kencing kubur dia. Ini yang dia tak mahu lakukan. Dan kerana itulah 10 hari lepas itu dia didakwa kerana masa Dr. Mahathir berkuasa sebagai Perdana Menteri. Itu yang dilafazkan, itu yang dinyatakan dalam mahkamah. Secara ini lafaz yang dilafazkan oleh Sri Zahid bukan lafaz di luar, di dalam mahkamah. Lafaz bersumpah. Sebab dia kata dia tak mahu 3.7 juta ahli UMNO nanti akan kencing kubur dia. Kerana dia diberi tanggungjawab untuk memelihara UMNO. Takkan nak bawa ahli UMNO, takkan nak selamatkan diri dia. Jadi dia kata okey lah, kalau nak bawa ke mahkamah, bawa lah. Dan ini saudara kena ingat pada 9 November 2018, waktu itu Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Jadi dalam media sosial, media M-Star, boleh refer, boleh tengok balik dalam ini WhatsApp ke apa ke, M-Star pada 9 November melaporkan bahawa Dr. Mahathir Mohamad mengaku minta supaya Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi membubarkan Parti UMNO. Dengan kuasa masa itu. Itu realiti, saudara. Jadi katanya dia bertindak demikian kerana kononnya lah UMNO tidak lagi mewakili perjuangan dan prinsip asalnya. Waktu itu dia memimpin Parti Bersatu. Akhirnya dengan dia pun terkeluar. Itu gambaran sebenar. Jadi perkara ini dilafazkan, dinyatakan oleh Sri Zahid. Itulah puncanya, maka dia dibicarakan. Sebab saya sebenar-benarnya kalau memang Bersatu ni lain tak ada, dia kerjanya nak memporak-perandakan parti-parti politik lain supaya dia dapat wujud sebagai parti the only one. Bersatu pecah belahkan Pakatan Harapan. Itu jelas. Kalau tak ada Bersatu, saya tidak nampak Pakatan Harapan boleh berpecah belah. Masa itu Pakatan Harapan dipimpin oleh Parti Keadilan. Sepatutnya Bersatu ni hormatlah. Kamu menumpang di bawah payung orang, kamu bertenggek di rumah orang, tiba-tiba kamu nak hancurkan Parti Keadilan. Kamu lakukan tindakan memecah belah dalam Parti Keadilan. Ada kumpulan Azmin, ada kumpulan Tuan Anwar Ibrahim, dilaga-lagakan, diantuk-antukkan. Itu keadaannya. Begitu juga, sebab itu dari awal dulu saya tak bersetuju apabila Datuk Mat Hassan sebagai pengurusi, Anwar Musa sebagai Susah Agung UMNO masa itu bersama dengan Taqiyuddin dan juga Tuan Ibrahim memutuskan kononnya untuk mengundang Bersatu menyertai Muafakat Nasional. Saya kata ini adalah satu tindakan seolah-olah mengundang ular berbisa masuk dalam kelambu kita. Selalu boleh refer kenyataan saya dulu. Ternyata benar. Bersatu tu bukan Perikatan Nasional. Pas terperangkap masuk Perikatan Nasional. Akhirnya bagaimana? Muafakat Nasional pun wuyup. Dah tak ada dah. Tak payah nak bercakap soal Muafakat Nasional dah. Siapa bertanggungjawab? Kerana mereka masuk bukan dengan hadir untuk baik, memecah belahkan. Bila sahaja UMNO mewujudkan Muafakat Nasional, dia tubuhkan pemuafakatan Melayu, adalah perhimpunan dan sebagainya. Jangan lupa saya, ini sejarah. Sebab Presiden Presiden Bersatu ni licik. Saya kenal beliau daripada zaman dia menumbangkan Tan Sri Osman Saad di Johor. Ini peristiwa lama, saudara. Waktu Tan Sri Osman Saad jadi ketua bahagian, tak silap saya di Paguh sebenarnya. Waktu itulah dia sebagai ketua pemuda, dia tumbangkan Osman Saad. Kemudian dia masuk bertanding macam-macam lah.
akhirnya dia juga dilihat sebagai orang antara menteri. Waktu peristiwa bulan 28 ke 29 September, apabila Dr. Mahathir memecat Anwar Ibrahim, saya ada di rumah Anwar masa tu. Saya nak balik tu, saya tengok Muhyiddin seorang yang datang, menteri-menteri lain tak datang. Kerana waktu itu dia merasakan Datuk Seri Anwar Ibrahim kuat, kukuh, boleh menumbangkan Dr. Mahathir. Akhirnya apa jadi? Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim tersimpan dalam penjara, dia pusing U-turn, balun pula Anwar. Itu orangnya, saudara. Tekan dalam UMNO. Lepas jadi UMNO, masa itu dia di Menteri Belia dan Sukan je, dan dia bawa balik daripada Johor. Waktu jadi Menteri Besar Johor, macam-macam lah ceritanya. Itu saudara boleh buka lah dalam website dia, macam-macam orang duk balun. Kemudian di waktu Pak Lah, Dr. Mahathir berhenti, dia naik Pak Lah. Pak Lah jadi Perdana Menteri. Kemudian Pak Lah lantik Datuk Seri Najib sebagai Timbalan Perdana Menteri. Dia tak puas hati, kerana diwawarkan konon dia lah calon paling layak untuk jadi Timbalan Menteri waktu itu. Saya ingat lagi, saudara. Akhirnya bila pilihan raya kali kedua Pak Lah jadi Perdana Menteri, mengalami kehilangan 2/3, dialah orangnya minta Pak Lah berhenti. Kerana dia merasakan kalau Pak Lah berhenti, Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri, dia dapat jadi Timbalan Perdana Menteri. Memang betul apa yang dirancangnya, maka Datuk Seri Najib jadi Perdana Menteri, dia jadi Timbalan Perdana Menteri. Jadi gunting dalam lipatan. Bacalah nanti apa yang berlaku dalam skandal YMDB dan sebagainya. Dah terbongkar dah sekarang ni, macam-macam cerita. Sampai ke peringkat nak tangkap Datuk Najib lah waktu itu, waktu beliau jadi Perdana Menteri. Jangan lupa, ini banyak-banyak cerita lagi yang akan terbongkar. Tidak lama lagi akan terbongkar, saya yakin. Akhirnya Datuk Najib dijatuhkan. Lepas tu berlakulah kekalahan UMNO Barisan Nasional bulan Mei 2018. Dan waktu itu dia mengharapkan agar Dr. Mahathir melantik dia sebagai Timbalan Perdana Menteri. Kalau tak dapat jadi Perdana Menteri pun, dia pun tak jangka bahawa Dr. Mahathir sanggup memegang jawatan Perdana Menteri. Dia pun tak menjangkakan bahawa keadilan redha. Warga keadilan waktu itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim baru keluar dari penjara. Jadi Dr. Mahathir lantik diri dia sebagai Perdana Menteri dan Kak Wan Azizah sebagai Timbalan Perdana Menteri. Udah ada langkah kajang pula, langkah syariton yang digunakan Azmin Ali, Zuraidah dan pimpinan-pimpinan berapa dalam Parti Keadilan. Itu kerja dia. Akhirnya tumbang Pakatan Harapan, naik Perikatan Nasional. Sebab itu hukum karma, kamu buat dekat orang, akhirnya kamu kena. Ini jelas berlaku. Jadi kita berhati-hati dengan percaturan politik Tasimuddin ni. Dia licik. Sebab itu saya banyak berbual dengan yang bawa mula Tengku Razali. Dia kata tak boleh, dia tak boleh buat kerja, dia cuma bijak mencaturkan. Itu keadaannya. Sebab itu sekarang ni, saudara, dalam keadaan apa pun kita mengharapkan Datuk Ismail Sabri berhati-hati. Berhati-hati. Beliau sekarang ni jadi Perdana Menteri, sepatutnya jangan dengar cakap orang lagi dah. UMNO dah putuskan supaya kita mengadakan perempuan pilihan raya. Buat saja, jangan fikir orang cakap itu, orang cakap ini. Dan apa nak, lihatlah sendiri, dia jadi pengurusi Majlis Pemulihan Negara. Apa yang dipulihnya? Bertambah teruk lagi. Apakah tindakan itu boleh mengakibatkan suasana ekonomi kita mantap? Tak ada. Dan dia suka benda ni berlaku supaya orang boleh menyalahkan. Rakyat akan menyalahkan kerajaan hari ini. Apabila barang mahal, ekonomi terus dalam keadaan yang tidak menentu, suasana tak baik, dia seronok lah. Sebab dia yakin bahawa rakyat tidak akan mengundi Parti Keadilan. Kerana pilihan raya 2018 dulu, mereka semua bertanding di bawah Parti Keadilan. Yakin dia keadilan tidak akan mendapat tempat di hati rakyat. Benar, kalau rakyat yang faham. Tetapi bila mereka memahami keadaan sebenarnya, siapa pemain-pemain tu, saya tak nampak. Tapi bagaimanapun, dia kumpulan PBM ni akan berusaha lagi. Jadi dalam keadaan sekarang ni, saya harap agar Yang Amat Muat Perdana Menteri tak usah fikirlah apa juga pandangan orang keliling kelalang ni. Mereka yang bersekongkol, yang menyokong bersatu ni adalah orang yang khianat pada parti. Sebab itu sekarang ni mereka nak kerjakan pada Presiden UMNO. Sebab mereka melihat halangan terbesar adalah UMNO. Jadi dikata macam-macam lah. Mereka harus melihat bahawa perjuangan UMNO ni lain. Jangan dalam sebarangan nak lakukan. Sekarang saudara, Malaysia sebenarnya huru-hara kerana Pakatan Harapan, bukan kerana Parti Keadilan.
Saya nak jelaskan di sini bukan kerana Parti Keadilan, tapi Pakatan Harapan. Kerana mereka saya anggapkan macam seolah macam merampas kuasa. Rakyat dah bagi kuasa pada Parti Keadilan. Pakatan Harapan ambil alih, iaitu Parti Pribumi Bersatu, yang dipimpin masa itu presidennya adalah Tan Sri Muhyiddin, Dr. Mahathir sebagai pengurusi. Dia jadi Perdana Menteri. Hara negara dalam keadaan begini. Tapi masa itu semua percaturan mereka tersorok. Tapi hari ini segalanya telah terdedah. Kita akan mendedahkan dari masa ke semasa. Jadi saya haraplah teman-teman yang kononnya nak berbuat baik, kononnya nak wujudkan lagi kemah besar antara Pakatan Harapan, berhati-hati. Berhati-hati dengan Parti Pribumi Bersatu. Kita UMNO jelas, daripada peringkat akar umbi, kita dah jelas kita tidak akan bekerjasama dengan PBBM. Tak ada. Nil. Dan kita sentiasa bersikap terbuka, macam mana kata Presiden Parti, pada parti-parti yang boleh bersama, menyantuni matlamatnya, untuk kebaikan rakyat apa semua boleh. Tapi untuk bekerjasama dengan PBBM, tidak sama sekali. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.